Okey, sambung. Le. Okey, sambung ayat ni. Pada keseimbangan terma kadar berkenaan haba dialihkan antara tuala dan dahi ialah Sama. Sifar. sama. Sifar. No, cip dek. Acik. Acik. Kamu. Okey, dengar Sifar. Dengar Kalau dia kata haba bersih, baru kamu tulis sifar. Kalau dia kata haba saja, sama. Betul tak? Ingatlah. Ya. Jadi kalau Betul. haba saja yang ni, arrow kuning ni, sama. Okay, jadi kalau kata haba bersih baru sifar. Okay, jadi wording tu jadi haba bersih tu kita dah jumlahkan semua haba yang tertinggal. BH. Okay, jadi kita dah habis dah tentang kamu dah faham dah sikit. Jadi kita nak tengok alat kita yang berkaitan dengan keseimbangan terma ni, kita punya termometer merkuri yang cantik. Okay, jadi ni termometer kamu yang dalam lab tu. Jadi kita nak label sama-sama. Jadi Putri kata dia tak pernah label termometer merkuri. Kamu pun sama ke? Kamu tak pernah label bahagian pada termometer merkuri ke? Ya, benar. Kamu tahu merkuri tu je. Okay, mana satu yang merkuri? Yang ni ya? Yang itu. Depan. Okay, Jom, merkuri. jom. Bagi tahu cikgu Kepala dah. apa colour dia? Apa colour untuk merkuri? Silver. Silver. Kelabu berkilat. Silver. Kelabu besi lah. Okay, dia ada Silver. Okay, jadi yang ni merkuri yang dalam ni. Okay, ni apa kita panggil kat luar ni? Kaca. Bukan. Perut kaca. Kaca. Ni kat sini. Badan. Kepala. Tak, bukan. Apa dah? Besi. Dia start dengan B. Tiba. Logam. Besi Ber. ke? Apa dia? Berbuli. Besi. Berbuli. Keluli. Bukan galuli. Keluli. Berbuli. 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 Alright. Jadi yang ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai stem. Okay, stem ni buat daripada kaca. Dalam bahasa Melayu stem tu apa? Batang. Kaca. Batang kaca lah. Batang. Batang kaca dia. Alright, jadi yang tu batang kaca. Dalam ni tiup halus ni yang duduk mengandungi merkuri kamu. Ni nama apa ni? Tiup halus. Tiup halus kita panggil apa? Kuning. Lubang kaca. Bukan. Tiup halus ni ada nama special dia. Tiup apa kita panggil? Tiup liang. Kuning. Bukan tiup liang. Tiup kosong. Tiup suhu. Tiup apa? Tiup merkuri. Tiup Darah tayar. kamu pun sama. Dia mengalir dalam tiup yang halus kita panggil apa? Arteri. Tiup Filipio. Bukan arteri. Pembuluh. Pembuluh. K. Tiup. Tiup K apa? Darah mengalir dalam K. Siapa tahu? Apa? Calvary. Betul tapi salah. Tak yakin. K. Ragu-ragu. K. Jantung. Tiup apa? Kalori. Kamu biasa dengar dah. Kapilari. Gratis. Kapilari. Kapilari. Garis. Kapilari ya. Kamu sebut je. Masalah payahnya. Salah. Alright. Jadi Ayah now. apa lagi yang ni penyangkut, yang ni tempat kamu pegang. Okay. Yang ni tak payah label. Dalam bahasa Inggeris hook. Ya. Kapilari. Wah, comel tangan. Tangan harinuk. Tu. Nah. Nampak tak yang ni kosong, yang ni 100 kan? Jadi kat sini kita Yo. panggil takat tetap bawah dia, takat tetap bawah. Ini kamu tak pernah tahulah, yang ni takat tetap bawah. Takat tetap. Bawah. Takat tetap. Takat tak. Okey, kalau yang ni bawah, yang ni apa? Atas. Ke atas. Takat tetap atas. Takat tetap atas. Takat tetap atas. Tiba. Kita panggil dia takat tetap, sekejap lagi kita tengok. Takat tetap atas. Okey, Sebab dia tetap. kenapa kita pakai merkuri? Mengapa merkuri? Merkuri ni beracun tak? Dia boleh menyebabkan otak kamu ni jadi terencat kalau Pengakisan. kalau dia masuk. Sebab dia selalu terpengaruh oleh apa? Apa yang berlaku bila Dia bertindak balas pada apa? apa tadi? Mengembang. Dia merangsang. Dia mengembang. Mengembang. Bila dia kena haba, isi padu dia bertambah dengan kadar dia macam mana? Sebab tu kita pakai dia. Ada yang Kadar yang? Kadar yang mendadak. Bukan. Kadar yang langsung. Kadar langsung. Salah. Kadar yang apa?
Dia mengembang dengan keadaan Dah tu buat abang. dengan keadaan yang apa? Tiba. Banyak benda, banyak Mengembang. benda bila kena haba, dia mengembang. Tapi Merkuri ni dia special sebab cara dia mengembang. Dia mengembang dengan keadaan yang macam mana? Merata. Kadang yang sedikit. Dia ikut suhu. Dengan Merata keadaan dengan suhu. Tinggal skala dapat digunakan. Dengan tingkat spesifik akurasi yang cukup tinggi. Dah sikit. Copyright. Itu Tak kan mau, dia tak mau. macam Copyright. Copyright Tak tu. mau. Forward. perkataan cikgu nak dengar tu sekata. Dia kembang dengan keadaan yang sekata. Maknanya cantik dia kembang. Copyright tu. Kamu nampak tak kamu punya termometer ni punya skala? Comel ke tak comel? Comel. Comel. Comel tu. Semua sama saiz. Maksudnya kami Merkuri tu dia kembang dengan Ya Allah. keadaan yang sama. Faham tak? Kecil now. Hei. Lagi so- kenapa kita pakai Merkuri? Adakah dia look sinar, look cahaya ke legap? Mana satu ciri dia? Legap. Bukan legap. Legap. Dah legap. Legap. Jadi kamu boleh beza dia dengan kaca. Jadi kamu senang untuk melihat dia legap. Kalau dia look sinar, baik tak payah. Kan? Kamu tak nampak dia dalam. Tak nampak. Jadi, okey, satu lagi Merkuri. Kalau kita letak dia dalam bekas, kamu perasan tak dia melengkung cara yang berbeza dengan air? Nampak tak? Dia melengkung mana kan? Dia kalau Macam mana tu? kita letak dia dalam Melengkung ke atas. dia melengkung ke atas macam ni kan? Betul tak? Jadi itu betul. dia daya tarikan dia dengan kawan dia, maknanya Merkuri dengan Merkuri, daya tarikan dia tinggi. Faham tak? Jadi dia lebih kuat melekat pada kawan-kawan dia berbanding melekat pada dinding kaca. Jadi kalau dia kuat lagi melekat pada kawan dia, maknanya dia tak akan lekat kat dinding kaca kapilari ni. Bila dia turun naik, dia tak ada tinggal kesan-kesan. Kan betul tak kalau kamu tengok termometer ni, bila Merkuri tu dah turun, dia tak ada tinggal sisa-sisa Merkuri kat dalam dia. Tak? Betul. Dia turun betul. semua orang turun. Dia betul. tarik kawan dia semua sekali. Yang tu ciri dia kita panggil daya lekitan dia tinggi. Faham tak? Daya lekitan dia tinggi. Daya lekitan ni masuk bayar pula dah. Dengar, kita ada dua terma. Lekitan dengan lekatan. Lekat tu bila dia lekat dengan orang lain. Lekit tu bila lekit pada diri dia. Jadi kalau Merkuri ni dia daya lekitan dia tinggi. Dia tak Duduk lekat macam pada bayu dinding duduk. kaca. Macam bayu. Bayar semalam. Daya lekitan. Bayu semalam. Esok apa chemistry pula? Daya lekitan tinggi. Okay. Dia tak lekat pada dinding. Tak lekat pada dinding kaca. Tak lekat. Cikgu bagi ruang kecil sangat. Pada dinding kapilari. Kalau wudu kamu tulis balik nota ni cikgu bagi kamu boleh tulis balik. Tak lekat pada dinding kapilari. Okey, ada satu lagi ciri dia. Apa dia? Cikgu pun dah lupa. Apa ciri Merkuri yang boleh menyebabkan kita nak pilih dia sebagai bahan dalam termometer? Cikgu cari. Siapa ada idea? Nama lagi tak ada idea. Sekejap. Cikgu tahu. Yang ni berkaitan dengan banding dia dengan air. Siapa takat didih, takat lebu lagi tinggi? Merkuri lagi tinggi. Merkuri. Sebab tu kita boleh guna Merkuri dalam termometer sebab katakan kita letak air dalam tu dah 1 darjah saja dia dah mendidih. Kamu tak boleh guna dah ke? Faham? Jadi Merkuri ni takat lebu dia rendah, takat didih dia tinggi. Jadi dia punya takat-takat tu bagus. Kita boleh guna julat yang lebih besar untuk ukur suhu. Yang ni takat didih, takat lebu dia. Takat lebu dia berapa kamu tahu? Ya. Takat beku dia kita panggil, takat beku dia. 1 juta. Dah sampai. Negatif 39. Negatif 19. Takat didih dia. Sikit lagi betul. Takat didih dia berapa ya? Takat didih dia boleh sampai dekat 200, cikgu tak ingat. Jadi takat lebu dengan takat beku samalah untuk satu bahan tu. Jadi kalau kita kata takat lebu atau takat beku, maknanya daripada pepejar tu dia nak jadi cecair. Takat lebu dia rendah, takat didih dia tinggi. Kamu tak payahlah tahu berapa nilai dia. Dia tak perlu kamu hafal detail macam tu. Takat didih dia tinggi.
Okey. Jadi sekarang ni kita nak tengok pula berdasarkan bahagian yang kita label ni, berbuli dia, tube kapilari dia, macam mana kita nak meningkatkan kepekaan termometer kita. Apa maksudnya meningkatkan kepekaan? Macam mana nak tingkatkan Bagi dia kepekaan? Macam nak bagi dia lagi sensitif, tu maksud dia. Cara meningkatkan kepekaan. Apa kita boleh Selalu buat? guna. Bukan. Aduh. Nipiskan Nipiskan. dia punya Kita nipiskan apa? Berbuli. Berbuli tu kita punya kaca kat luar Kita Dalam jadi nipis. mengecil kan tu. Kenapa kita nak dia nipis? Kamu kena tahu juga kenapa. Sebab kalau kata esei kamu kena tahu. Berbuli kaca yang nipis. Kenapa nak nipis? Mudah nak bereaksi. Bukan berarti. Cepat. Nak bagi merkuri tu Tidak. cepat. Tak bagi melekat. Berinteraksi. Bukan. Tak mau bagi melekat tu. Yang ni berkaitan dengan haba. Dia pakai konsep keseimbangan terma kan. Dia akan serat haba daripada cahaya. Tidak menguap. Bukan. Jadi kalau berbuli tu dinding dia Daris. dinding ni. Nipis. Dia senang. Pemindahan haba cepat. Pandai pun pemindahan haba cepat. Jadi buli dinding nipis sebab pemindahan haba lebih cepat boleh berlaku. Jadi kamu kena ingat tu saintifik. Cara nak jawab secara saintifik tu lah. Alasan dia kamu tulis ni tak muat. Okay, jadi buli dinding kena nipis. Okay, tube kapilari ni kita nak macam mana? Halus. Halus. Betul, tube kapilari halus. Jadi kenapa dia halus? Tube kapilari kena Tidak melekat pada dinding tau. Bukan, sabar. Tube kapilari kena halus sebab apa? Daris tiba. Okey. Kenapa kita nak dia halus? Basis. Apa jadi? Cikgu susah nak tulis kadang-kadang. Ini tablet dia dah lama. Okay. Ni, kenapa kita nak tube kapilari tu halus? Apa yang kita dapat bila dia halus? Lebih cepat. Kalau kata ada perubahan haba yang kecil, kita boleh nampak kalau dia halus. Sebab lagi halus, lagi tinggi merkuri kamu akan naik kan? Betul tak? Alah jawab tu. Jadi kalau halus, Ya. tinggi. Jadi dia dapat kesan perubahan haba yang kecil. Faham? Jadi kita nak dia lebih halus. Okey, jadi selain tu kita punya apa lagi yang kita boleh ubah? 1, 2. Kamu bagi satu lagi kat cikgu. Satu lagi. Apa yang kita boleh ubah? Malah jawab. Berbuli ni. Saiz dia. Ada ni? Berbuli. Saiz. panjang Saiz lebih kecil. Saiz lebih kecil. Kenapa kita Allah nak saiz lebih kecil? supaya dia mudah nak kembang. Kalau dia merkuri dalam tu sikit kan. Jadi kalau merkuri dalam tu sikit, dia senang lagi, cepat lagi untuk dia serap haba dan untuk dikembang. Faham tak? Kalau dia banyak, dia panas kan, faham tak? Dia saiz berbuli tu kecil. Saiz Saiz berbuli kecil. Kamu kalau kawan kamu yang tak faham dengan cikgu tu, kamu kena terjemah lah. Dia tak masuk kelas tu Kecil. kan. Berbuli kecil. Alright. Jadi nombor 4 tu kamu boleh kata kita pakai bahan dengan takat didih dan takat lebur yang tinggi dan rendah ni lah. Ambil ya. Sebab dia tu besar, faham tak? Kamu yang takat lah. Kamu guna cecair di dalamnya yang mempunyai takat lebur yang rendah dan takat didih yang tinggi. Nak cakap pasal merkuri ni lah. Selain daripada termometer merkuri, kadang-kadang kalau kamu tengok kedai dia pakai termometer dalam tu tak merkuri kan. Kita pakai apa lagi selain merkuri? Kita boleh buat apa dalam tu? Detail. Buat apa? Kita buat alkohol. Minyak tu. Minyak, betul lah. Kita buat alkohol. Alkohol pun boleh mengembang juga dengan haba. Tapi dia tak cantik sangat tapi sebab dia lekat pada dinding tube kapilari tu kan. Dia akan tinggal kesan merah. Kalau kamu beli yang murah punya, lama-lama kamu nampak tube tu dia ada stain kan. Jadi alkohol tu kalau termometer kamu beli kat kedai cindera mata, kamu nampak di dalam tu cecair warna. Okay. Okay, jadi kita nak tulis prinsip kerja termometer ni, kita lengkapkan. Kamu kena isi tempat kosong dia. Apabila termometer direndamkan ke dalam cecair yang hendak diukur, apa yang akan dipindahkan antara cecair itu dan merkuri di dalam merkuri termometer? Haba. Okay, ni senang, haba. Haba. Okay. Haba. Okay, nombor 2. Dash. Apa bawa tu? Bertambah. Perkataan. Bukan. Piano mana pula tu? Apabila dash haba dan meningkat naik di dalam Cecair. Allah. Cecair. Kamu tulis, kamu sebut dia dalam satu kuantiti fizik. Dia bukan cecair, kita panggil dia apa? Blah. Apa merkuri? Unsur.
Bukan. Usul. Bukan. Kalau kata dia mengembang tu apa yang bertambah? Haba. Bukan. Ni nak isi Suhu. bukan. Bukan. Padatan. Zarah. Sarah. Tak. Lagi. Suhu. Sebut lagi. Ketepatan. Kalau kata Merkuri tu mengembang, apa yang bertambah? Jisim. Bukan jisim lagi, perkataan lain lagi. Suhu. Suhu endotermik. I. Start dengan I. Ai. I. Ilyas. Ye. Is. Isa. Apa dah? Apa Merkuri akan bertambah apabila haba akan meningkat naik. Ya, dia akan meningkat naik di termometer. Jadi apa yang bertambah yang akan menyebabkan dia meningkat naik di termometer? Patai. Is. Keamatan berluminosity. Tadi is. Isi. Isi padu. Ui. Allah, susahnya. Oh, ya. Susahnya. Ya. Support saya. Support Sebab dah saya. exam tak pernah. Ini tempat kosong. Tak, macam keluar. Isi padu Merkuri akan bertambah apabila apa yang dia buat dengan haba tu yang menyebabkan isi padu dia bertambah. Dia buat apa? Mengembang. Bukan. Apabila dia haba. Baca. Pemindahan apa? Zarah. Akan bertambah Zarah apa? apabila Tu. kenapa? Pemindahan. Bukan. Bagi spesifik lagi. Spesifik. Jadi bertambah apabila Peningkatan. bukan. Apa dia buat dengan haba tu? Yang menyebabkan isi padu dia bertambah. Dia buat apa dengan haba tu? Serap. Apabila menyerap haba. Jadi bila dia serap haba, isi padu dia akan meningkat. Oh, bagus. Isi padu dia boleh juga Betul, kawan. mengembang kan. Kalau dia boleh mengecek ataupun mengembang kan, betul tak? Ada dua situasi kan. Jadi untuk kes yang ni, dia serap haba jadi dia mengembang. Okay, jadi bila dia mengembang, dia meningkat naik dalam tube kapilari tu. Jadi apabila, yang ni senang, telah dicapai. Timbangan terma. Keseimbangan terma. Jadi ingatlah dia pakai konsep keseimbangan terma. Jadi dia akan serap suhu haba daripada cair yang dia nak ukur tu sampai dia dengan Merkuri tu sama dia punya suhu dia. Keseimbangan haba dan terma. Jadi kita dah sampai keseimbangan terma. Apa jadi? Pengaliran haba besi adalah Sifar. Sifar. Cair Merkuri mengembang. Apa dia? Menurun. Bukan. Takkan Kurang. kita nak baca dia. Apa yang berlaku kat dia waktu dia dah sampai keseimbangan terma? Dia Merkuri apa? Dia tak serap dah. Dia tak serap dah apa. Jadi dia buat apa? Berhenti. Berhenti mengembang. Dia dah berhenti mengembang. Okay, jadi bila dia dah berhenti mengembang, kita boleh dapatlah suhu cair tu, baru kita start baca. Betul tak? Kita tunggu dia berhenti. Betul ya. Kita baca balik ayat dia. Jadi yang ni kalau dia tanya kamu apakah prinsip kerja termometer, kamu kena terangkan berdasarkan konsep keseimbangan terma. Jadi apabila termometer direndamkan dalam cecair yang diukur, haba akan dipindahkan antara cecair itu dan Merkuri di dalam berbuli termometer. Di isi padu Merkuri itu akan bertambah apabila diserap haba dan meningkat naik dalam tube kapilari. Jadi kamu kena mention dia serap haba. Lepas tu dia akan sampai keseimbangan terma. Bila sampai keseimbangan terma kamu kena mention yang ni. Pengaliran haba besi adalah sifar ataupun kamu kata kedua-dua suhunya sama kan. Jadi dia kena sebut apa yang berlaku bila capai keseimbangan terma tu. Jadi cecair Merkuri tu berhenti mengembang dan kita dapat tahulah suhu cecair yang kita nak cari tu. Alright, nanti kamu boleh baca balik yang ni. Okey, jadi selain daripada isi padu, ada lagi kuantiti fizik lain yang dia react dengan haba. Jadi kuantiti fizik yang react dengan haba ni kita panggil dia sebagai sifat termometrik. Sifat termometrik. Jadi selain daripada isi padu yang Merkuri ni isi padu cecair kan? Gas pun kembang tak dalam dengan bila kena haba? Gas kembang tak? Gas kembang tak bila kena haba? Tak. Ya, mengembang. Kamu tak pernah ke tutup botol yang tengah ada air panas? Nak meletup botol tu. Kembang Betul. Ataupun tayar Betul, basikal ngembang. kan? Kalau panas dia akan kembang keras sikit kan? Bola kamu ke?
Jadi isi padu gas pun berkembang, pepejal pun ngembang tak. Jadi semua tu kita panggil dia sifat termometrik. Jadi selain daripada isi padu, rintangan logam kamu kan. Jadi ada logam, rintangan dia akan bertambah bila kita panaskan. Ataupun tekanan. Tekanan ni macam tekanan gas. Bila kita panaskan sesuatu, tekanan dia akan bertambah. Satu lagi yang ni DGE. DGE ni kamu tak belajar lagi ke kamu pernah dengar dah? Daya gerak elektrik. Yang daya gerak elektrik yang unit dia tu voltan tu. Jadi daya gerak elektrik pun boleh berubah. Macam kalau kita celupkan kuprum dengan satu besi lain dalam cecair yang beza suhu dia, tiba-tiba kamu dapati dia ada elektrik yang mengalir dalam dia. Jadi yang tu dia berubah sebab suhu lah. Jadi tiap-tiap satu ciri ni kita boleh hasilkan termometer yang berbeza-beza. Ni kita tengok ada beberapa jenis termometer yang lain. Contohnya macam oven kat rumah kamu kan, dia pakai termometer merkuri ke? Tak. Tak kan? Mana ada. Sebab suhu dia capai suhu yang lebih tinggi daripada merkuri punya takat didih merkuri, dia tak boleh pakai. Takat didih. Kalau kata dekat dalam oven tu kita pakai termometer yang buat daripada thermostat. Ada thermocouple gitu kan. Okay, jadi mari kita tengok ada berapa jenis termometer. Jadi kalau volume of gas expansion dia kata boleh buat satu termometer gas kan. Termometer gas rupa dia gini kan ni. Nampak lah kalau cikgu tak besar kan. Jadi rupa dia ada bola logam. Ni kita buat gas. Macam cikgu besar kan. Besar tu juga. Dalam ni ada gas. Jadi dia panaskan, heater ni akan bertambah. Jadi ni termometer gas. Yang ni tak guna sangat lah. Yang ni macam bahan khazanah dalam museum. Okay, selain tu yang ni thermocouple. Okay, kata dua logam yang berbeza, bila kita kena haba nampak dia kembang. Okay, jadi dia uncoil macam tu kan. Jadi bila dia uncoil kita boleh buat dia jadi, dia react terhadap haba, jadi kita boleh buat dia jadi termometer. Jadi termometer tu kita panggil dia sebagai thermocouple. Ada thermocouple. Ataupun rintangan, tadi kita boleh buat satu termometer pakai kuantiti fizik yang rintangan tu, yang dalam kamu punya oven tu sama ada dipakai yang thermocouple ni ataupun dia pakai yang resistance ni. Ataupun bimetallic strip ni. Okay. Jadi ada beberapa jenis lah. Yang ni dalam kutat kamu dia sebut nama saja. Jadi sekarang ni zaman BKP ni kita pakai termometer yang ni. Termometer yang ni termometer infrared kan. Jadi badan kamu yang panas ni, apa-apa badan yang panas dia keluarkan radiasi. Semua badan yang panas keluarkan radiasi. Jadi radiasi tu kita 200. Bukan 22. 22. Bukan ni yang polis trafik pakai tu lah? Itu lain. Okay, jadi yang ni yang sistem inframerah. Okay, jadi badan kamu lagi panas lagi banyak inframerah. Sebab tu kalau kamu demam dia suluh tu kira dia baca reading yang tinggi lah. Faham tak? Jadi inframerah pun boleh. Ataupun siapa pernah ada kat rumah ada yang ni dia buat daripada liquid crystal. Kau buka dahi kamu. Okey cik. Oi. Okey. Ini. Okey. Okey cik. Jadi yang ni termometer yang ada kat rumah kamu ada tak? Dulu kecil-kecil cikgu ada. Mak kita letak kat dahi. Lepas tu kita tunggu warna dia berubah, kita bagi. Mic dia tak elok. Dalam dia ada liquid What is crystal. that? Dalam dia ada liquid crystal. Molekul kristal tu dia berubah warna bila dia kena haba. Faham tak? Jadi kita akan baca suhu tu bila dia ubah jadi warna hijau kan. Jadi kita tahulah budak ni macam 37 Aduh. ataupun 98.6 Semak ni kalau kata yang canggih-canggih, kata kat negara orang putih ke apa, dia buka makanan. Jadi kita boleh tahu makanan tu bila tak boleh nak makan dah. Nampak tak? Start dia kuning, bila kita dah buka kita tinggal lama-lama dia tukar jadi purple. Jadi bila dah tukar jadi purple kita tak boleh makan dah dia waktu tu. Jadi senang lah kita. Macam tu. Dia Aduh. dia berubah. Wow. Dia basi. Dia Semak tau. warna purple. Malaysia ada bila orang. Malaysia ada. Beli. Yang Buat ni Noi. kata, Buat Noi. Okey. Kayu. Agen terhormat ada tu kalau kamu pergi kat kedai mahal-mahal tu mungkin ada. Yang ni yang kita cucuk kata kalau kamu tengok cerita orang putih tu dia cucuk kat ayam dia kan. Dia pakai Tahu. bimetallic stem. Dia cucuk lepas tu dia tengok berapa suhu dia. Kalau suhu dia cukup tinggi 180 Dia darjah. cucuk weh. Masak daging. Dia baru dia check daging tu masak ke tidak. Macam kat oven kamu pun guna yang jenis macam ni lah. Thermocouple bimetallic dengan sekarang ni macam ni juga tapi dah ada yang digital.
Okay. Jadi kita tinggal sikit lagi kelas kita. 10 minit lagi. Berapa dah ni? Pukul 10 minit. Okay, sabar. Baik. Baik. Ada sikit lagi nak Okey cik siapa? Aina Jo. Okay, kita nak tengok macam mana kita menentuk ukurkan satu 10. termometer. Nah, ini last. Kita akan Kukap. habiskan ni sampai soalan kira-kira ni. Lepas tu kita habiskanlah. Okay, ini kamu dengar baik-baik yang ni. Jadi katakan kita ada termometer yang tak nampaklah skala dia, ataupun kita ni mereka cipta satu termometer, dalam tu ada bukti. Lepas tu kita nak tentukan skala dia. Jadi yang ni cara dia. Jadi untuk termometer merkuri dengan skala darjah Celsius, yang ni cara dia untuk kita tentukan dia. Ni kamu pasal ya, takat tetap atas dengan takat tetap bawah tu kosong dengan 100. Siapa yang takat didih dengan takat lebur dia kosong dengan 100? Siapa? Air. Jadi untuk temperature, untuk julat yang darjah Celsius ni sebelum kita rujuk kepada takat didih dengan takat lebur air. Faham tak? Jadi kalau kita nak buat termometer yang dia punya skala tu darjah Celsius, kita akan pakai takat lebur air dengan takat didih air tu. Takat lebur air tu waktu dia nak tukar daripada ais tukar jadi air lah, betul? Jadi dia berlaku pada berapa darjah Celsius? Berapa darjah Celsius? Kosong. Okey. Kalau kita nak letak takat tetap bawah kita punya termometer ni, kita rendamkan termometer kita yang tak ada skala ni dalam ais. Lepas tu merkuri dia akan turun kan. Jadi merkuri dia turun. Lepas tu bila kamu nampak dia dah berhenti dah, kamu label. Itu takat tetap bawah kamu. Kosong darjah Celsius kamu. Nah yang dia label L kosong ni. Ya. Okey. Lepas tu sekarang ni kita nak tentukan takat tetap atas. Jadi kalau takat tetap atas tu takat didih air ataupun kita panggil sebagai takat steam. Jadi kita tak celup dia dalam air sebab air ni kalau kata dia ada benda asing, suhu dia akan meningkat kan. Dia akan didih pada suhu yang tinggi sikit daripada 100. Jadi kita letak dekat steam. Jadi kalau kat steam ni dia sentiasa 100 darjah Celsius. Jadi kita ambil takat steam dia. Jadi bila kita letak kita punya termometer ni dalam kita punya bekas ni yang kita panaskan, merkuri dia akan kembang kan. Jadi dia akan kembang sampai 100 darjah Celsius. Lepas tu kita tandakan dia yang tu takat tetap atas kita. Jadi kita ada dua. Takat tetap bawah dengan takat tetap atas. Jadi bila kita dah ada dua ni cukup lah. Kita boleh bahagikan skala kita kepada 100 bahagian. Faham tak? Lepas tu kita dapatlah kita punya termometer. Macam tu orang buat termometer. Ni memang dia kena letak di dalam ais. Lepas tu letak dalam steam untuk dia dapat dua ni. Sebab tu kita panggil takat tetap sebab dua orang ni tetap tak berubah. Lepas tu bila dah ada dua orang ni baru kita cari yang lain tu. Kita bahagi 100 sebab merkuri dia punya kadar pengembangan tetap. Jadi kita boleh bahagikan dia sama besar 100 bahagian. Faham? Ini cara dia. Kita buat termometer. Meh kita terus jawab soalan kalau kamu bijaksana. Ingat Putri tak ada masalah pun nak jawab. Tak payah bagi formula. Boleh jawab dengan baik. Okey, dengan berjaya. Jadi kita cikgu baca soalan ni. Tengok kamu boleh jawab ke tidak. Darjah menunjukkan sebuah termometer merkuri yang belum ditentu ukur. Nampak tak? Dia ada kosong dengan 100 saja. Lepas tu dia kata panjang turus merkuri termometer itu adalah 5 cm pada 0 darjah Celsius. Daripada berbuli ujung ni sampai sini 5 cm dan 60 cm pada 100. Maksudnya daripada bawah ni sampai atas ni 65 cm. Apabila termometer itu dimasukkan dalam air panas, jadi bila dia dah tanda dua orang ni, dia masukkan pula dalam air panas, didapati bahawa merkuri itu dia naik sampai 40 cm dia kata. Jadi berapakah suhu air panas dia nak tahu. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Apa jawapan dia? A ke B ke C ke D? Cuba try. Cuba try. Siapa boleh jawab? 40. Mana ada 40 sini? Okey. Ni 40. Ni kamu ingat sini kosong kan? Sini 100 kan? Kamu kena tahu panjang daripada sini ke sini. Kita kena buang sikit bahagian yang belakang ni. Kita nak daripada 0 sampai 100 tu. Kita guna yang tu. Jadi kita kena tolak sikit. Lepas tu kamu try tengok macam mana dapat. Jadi sini ke sini panjang berapa? Okey. 60. 60. Okey, ini 60. 60. Kalau kita bagi pada 100 bahagian, kamu yang tu clue kamu, kita akan bagi dia pada 100 bahagian kan sebab 0 ke 100 tu nak ada 1 bahagian. Jadi macam mana kita nak dapat untuk 40 cm? Apa jawapan dia? Kita D ke C ke D? Bagi 100 tak 40.
Kita nak bagi 100 ke 100 bahagi dengan 60? 60 bagi 1 ke 1 bagi 60? Mana lagi senang? 60 bagi 1. Ya ke? 60 bagi 1. Kalau 1 bagi 60. kalau kamu buat 60 bagi 100, kamu Betul, dapat sama. berapa sentimeter per darjah Celsius kan? Dia tak bantu kamu sangat lah. Dia susah. Boleh jugalah. Kalau kamu bahagikan 100 dengan 60, kamu dapat Oh. nampak? Kamu dapat per apa? Kamu dapat nah, 0.6. kalau kamu bagi 100 dengan 60, yang ni darjah Celsius kan? Yang ni sentimeter kan? Maknanya kamu tahu tiap sentimeter berapa darjah Celsius, faham tak? Yang tu helpful lagi sebab dia bagi kamu dalam sentimeter. Faham. Jadi apa jawapan last kali? Kamu dapat A ke B ke C ke D? B. Semua dapat tak? Ya. Dapat 58.3. Jadi 100 bagi dengan 60, kamu dapat berapa ni? 7.7. 0 point? Dapat apa? 1.7. 1.6. 2 point? 2.7. 1.66666. Ya ke? Siapa yang betul ni? 1.66. 1.67. Ya. 1.666. Ya, bukan dapat 2.67. 1.67 lah. Ya, Cik. 1.67. Okey, 1.67. 1.67. Lepas tu, macam mana kamu nak guna 40%, kamu kena buat apa? Tolak 5. Kamu kena tolak 5 dulu, jadi dapat 35. Pandai. Okey, lepas tu? Kali. Kalilah dengan yang ni kan? Sebab kalau kamu kali, nampak tak? Yes. Ni nampak tak dia sentimeter? Jadi kalau kamu kali di sentimeter, kamu potong, nampak tak tinggal darjah Celsius? Maknanya kamu dapat suhu. Jadi kalau kita darab tadi, terus dapat dalam darjah Celsius, sentimeter ni dah hilang. Dia dapat jawapan 58.3. Dapat nak faham? Faham? Sebab yang ni kalau exam, macam ni je lah, kamu guna logik kamu je untuk jawab. Dia ada formula dia, tapi tak payahlah nak hafal formula sebab dia tak bagi pun. Okay. Kamu try soalan ni. Yang ni susah sikit sebab dia start dari negatif 10 ke 110. Beritahu cikgu apa jawapan dia, A ke B ke C ke D. Itu obat 20 ni. C ke? Dapat jawapan apa? C. C. Sama dapat C. Good. Betul? Good. Jawapan dia C. Macam mana jalan kerja kamu beritahu cikgu? Sepatutnya 20. Sebab yang ni negatif 10 kan, jadi kamu kena tambah dia 2 orang dulu jadi 120. Lepas tu? 120 bahagi 25. Bagi 25. Lepas tu? Kali dengan 15. Kali dengan 15. Dapat berapa yang tu? 72. Jadi 72 tu kena tolak dengan 10 kan? Ya. Sebab dia start dari negatif 10. Jadi kamu kalau kita start negatif 10, kita akan tolak 10 baru dapat bacaan sebenar. Betul? Tu jalan kerja dia. Faham tak? Faham. Ke satu kita tinggal 2 minit. Kita tengok kata habis kamu buat sebagai homework. Okey, sikit lagi. Jarak pada turus Habis. 0 darjah Celsius dan 100 ialah 25 cm. Apabila termometer diletakkan dalam bikar berisi air, panjang terus mengukur ialah 16 cm dari titik atas ais. Ni cikgu lukis kamu untuk kamu senang bayang. Yang ni 0, yang ni 100. Jadi kata bila diletakkan dalam bikar ais, panjang dia 16. Lepas tu, berapakah suhu air tersebut? Ni je kan dia bagi kan? Dia kata 0 ke 100 ni 25. Ni 25. Lepas tu sekarang ni dia letak dalam satu lagi air kan? 16 saja. 16. Jadi A, berapakah suhu air tersebut untuk bacaan yang 16 cm ni? Yang ni tak tolak apa-apa sebab dia dah bagi dari 0 sampai 100. 64. 60?
Betul, 64 darjah Celsius. Jadi kamu buat macam mana? Kita ambil apa, bagi apa? 25 bagi dengan 100. Bagi dengan 100. 100. bagi dengan 100 kan, darabkan dengan 16. 16. Okey, betul. Lepas tu yang B ni. Apakah panjang turus Merkuri dari berbuli kaca pada suhu 30 darjah Celsius? Yang ni kamu boleh pakai algebra sikit. Teng. Tadi kamu ambil 100 kan? 1 bagi dengan 25 kan? Oi, tinggal sikit je masa. Jarak dengan 2.5 cm. 16 dapat 64 kan? Berapa kamu dapat? Berapa? 64. Yang ni ganti. Yang ni 7.5. yang kita nak cari 7.5. Betul? Jawapan dia 7.5 cm. Uish, padu kacik. Ni tukar. Ni algebra. Tukar dari X. Yang ni yang kamu nak cari. Jawapan dia tu 30. Nampak? Buat itu. Wow. Jadi kamu cari X tu apa? Faham ah? Faham? Cuba lagi takut dah habis masa tak sempat cakap. Okay, betul. Jawapan dia 64 Celsius dengan 75. Dia habis dah kelas kita. Jadi cikgu akan bagi bahan-bahan ni dalam Google Classroom lah. Nanti cikgu uploadkan lah. Ya, Okay, terima kasih ya. Cikgu kena kelas ni dah habis dah. sama-sama. Cikgu.